Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kemalia Alisa akan menerangkan pengenalan bagi tajuk ini terlebih dahulu. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik, yang kaya dengan budaya dan pelbagai adat Asam. Malaysia memiliki populasi yang terdiri daripada pelbagai kelompok etnik dan budaya termasuk bangsa Melayu, Cina, India dan suku kaum asli di Sabah dan Sarawak yang masing-masing mempunyai perbezaan dalam aspek agama, kepercayaan, pakaian, perayaan, tradisi, seni dan juga budaya. Kepelbagaian ini telah memberikan kontribusi besar terhadap landscape budaya, bahasa, makanan, seni dan tradisi di Malaysia. Walau bagaimanapun, berdasarkan sejarah yang telah berlaku sebelum ini, Malaysia telah menghadapi beberapa konflik yang disebabkan oleh perbezaan etnik dan budaya. Antara insiden yang pernah berlaku seperti kerusuhan 13 Mei 1969, konflik orang asli, isu identitas agama dalam politik dan juga ketegangan budaya di sekolah. Asimilasi ialah suatu proses di mana kumpulan atau individu yang mempunyai identiti budaya yang berbeza yang berupaya untuk berasimilasi ke dalam kumpulan majoriti atau budaya dominan. Konsep asimilasi di Malaysia telah menjadi sebahagian daripada usaha membina identiti nasional yang bersatu padu dengan mengambil kira kepelbagaian etnik dan budaya masyarakat. Walau bagaimanapun, Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang berjaya dan menjadi contoh sebagai negara yang membentuk masyarakat majmuk dan harmoni. Tetapi, Malaysia masih lagi tidak terlepas dengan pelbagai isu dan konflik, terutamanya dalam memastikan dan membentuk keharmonian dan keamanan masyarakatnya. Seterusnya, Nur Fatihah akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Sejak sekian lama, Malaysia telah menerapkan konsep asimilasi dalam kalangan rakyatnya. Konsep asimilasi yang diamalkan di Malaysia adalah unik kerana ia melibatkan penerimaan budaya setiap kumpulan etnik. Contoh asimilasi budaya di Malaysia ialah penerimaan budaya rumah terbuka semasa perayaan dan tradisi yang menggalakkan semua etnik komuniti untuk bersama-sama meraihkan perayaan budaya etnik yang ada. Umum mengetahui Kuala Lumpur merupakan ibu negeri Malaysia yang menjadi tumpuan kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan sekaligus membolehkan orang dari segenap latar belakang, budaya dan etnik bekerja untuk membayar kos sara hidup yang stabil. Oleh kerana pergaulan tanpa sekatan antara bangsa dan budaya, Kuala Lumpur telah menjadi tempat asimilasi budaya yang luas. Antara kesan utama yang dapat dilihat ialah perubahan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Selanga antara masyarakat di Kuala Lumpur, terutamanya remaja, telah menjadi kebiasaan pada masa kini. Penggunaan bahasa Selanga dalam kalangan remaja tercetus disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari rakan sebaya yang juga terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum. Mereka menjadikan penggunaan bahasa Selanga sebagai salah satu cara pergaulan santai yang lebih mengeratkan hubungan sesama mereka. Dalam kajian ini, ianya bakal membincangkan secara terperinci tentang realiti kesan asimilasi budaya dalam kalangan masyarakat di Bandaraya Kuala Lumpur. Metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kepada cara atau kaedah yang dilakukan untuk mendapatkan realiti kesan asimilasi budaya dalam kalangan masyarakat di Bandaraya Kuala Lumpur. Metodologi kajian yang dilakukan adalah berbentuk non-eksperimental. Kajian ini dikaji daripada pelbagai sumber-sumber dari sistem atas talian ataupun online sistem. Kaedah utama untuk pengumpulan data dalam kajian ini adalah analisis kandungan. Kandungan yang akan dianalisis adalah melibatkan pembacaan, pengkelasan dan penyiasatan terhadap maklumat yang terdapat dalam sumber rujukan dalam talian. Sumber rujukan dalam talian termasuklah jurnal akademik, laman web agensi kerajaan, portal berita dan laporan penyelidikan yang diterbitkan secara dalam talian. Ini adalah antara sumber-sumber atas talian yang digunakan. Dengan menggunakan kaedah non-eksperimental dan berfokus kepada sumber rujukan dalam talian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai kesan asimilasi budaya di Bandaraya Kuala Lumpur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kajian literatur. Asimilasi ialah proses pencantuman kumpulan etnik yang berbeza dan membentuk satu kelompok yang mempunyai identiti dan kebudayaan yang sama.
Interaksi yang intim dan rapat antara pelbagai kumpulan etnik akan menyebabkan proses asimilasi berlaku. Apabila etnik minoriti bersedia untuk menerima identiti atau budaya etnik majoriti sebagai cara hidup seharian mereka, asimilasi akan berjaya. Proses asimilasi menghasilkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai etnik yang tinggal di Kuala Lumpur sebagai contohnya Baba dan Nyonya, Chetty, Serani dan India Muslim. Dua elemen penting memainkan peranan dalam proses asimilasi. Sebagai contohnya, kesediaan golongan minoriti untuk kehilangan identiti mereka dan kesediaan golongan majoriti untuk menerima golongan minoriti. Proses asimilasi tidak boleh berlaku tanpa usaha ini. Saiz kumpulan minoriti, kadar perbezaan antara mereka dan majoriti dan kadar imigrasi semua dikaitkan dengan asimilasi. Dalam memerhatikan wacana etnisiti dalam senario masyarakat di Bandaraya Kuala Lumpur, satu kajian telah dilakukan oleh Syamsul pada tahun 1996 mendapati bahawa perbincangan mengenai identiti etnik dan etnisiti di negara ini sering memberi lebih banyak penekanan kepada pendekatan tafsiran autoriti, manakala pendekatan tafsiran harian sering diabaikan atau disentuh sepintas lalu. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pendekatan tafsiran autoriti dianggap lebih kuat dan berkuasa berbanding tafsiran biasa. Kumpulan-kumpulan etnik yang mempunyai populasi dan etnisiti yang lebih kecil daripada majoriti dikenali sebagai kumpulan etnik minoriti. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan membahaskan tentang permasalahan berkenaan dengan asimilasi budaya dalam masyarakat di Bandaraya Kuala Lumpur. Secara istilahnya, asimilasi budaya merupakan penerapan aspek-aspek budaya oleh kaum minoriti daripada kaum majoriti. Dengan adanya kesanggupan kaum minoriti untuk mempelajari budaya baharu dan kesanggupan kaum majoriti untuk menerima kaum minoriti, ia sejurus itu menjadi tunjang utama yang mengikat dan menyatukan kaum-kaum majmuk dalam sesebuah entiti masyarakat. Lalu, melahirkan sebuah negara yang bebas daripada sebarang bentuk diskriminasi ataupun isu-isu yang melibatkan perkauman. Namun begitu, Tarikh Keramat 13 Mei 1969 telah mencatatkan peristiwa hitam dalam sejarah Malaysia apabila keharmonian negara tergugat akibat berlakunya pertikaian yang melibatkan tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Perbezaan fahaman dan ideologi antara kaum yang menjadi punca terbesar peristiwa tersebut tercetus, kemudiannya membawa kepada keruntuhan perpaduan di mana ianya disusuli dengan kehilangan 196 nyawa dan kemusnahan banyak harta benda awam, lantas memudahkan semangat perpaduan pada ketika itu. Sejurus daripada peristiwa pahit tersebut, semangat perpaduan antara kaum giat dipupuk semula agar jurang jalinan antara kaum semakin merapat. Walau bagaimanapun, timbul permasalahan apabila sesetengah pihak berpendapat bahawa asimilasi budaya dikuatiri akan memberikan kesan negatif kepada identiti sebuah kaum minoriti itu sendiri. Mereka memandangnya secara negatif, seolah-olah asimilasi itu berpotensi melenyapkan budaya sesebuah kaum minoriti di mana tradisi asal kaum itu dianggap akan digantikan dengan tradisi baru daripada kaum majoriti. Menurut mereka lagi, ianya akan menyukarkan kaum minoriti untuk mengadaptasi kehidupan baru dan mengamalkan tradisi yang asing bagi mereka. Makanya, adakah betul asimilasi ini menjurus ke arah keburukan dan apakah realiti sebenar tentang kesan asimilasi budaya tersebut? Demi menjawab persoalan tersebut, perlu diingatkan bahawa sebagai sebuah negara merdeka yang terdiri daripada masyarakat majmuk dan kaum yang berbilang, jurang yang besar antara kaum merupakan salah satu punca perpaduan rapuh. Sebagai contoh, segregasi kaum buat pertama kalinya diimplementasikan oleh penjajah British semasa zaman penjajahannya berlangsung suatu ketika dahulu, di mana masyarakat Melayu terarah kepada aktiviti pertanian dan buruh biasa, manakala masyarakat Cina terarah kepada kawasan pelubungan biji timah dan akhir sekali, masyarakat India pula terarah pada ladang getah atau estate. Kesannya, ia sekaligus melemahkan semangat perpaduan dan mencipta jurang yang besar antara masyarakat akibat segregasi tersebut. Dengan berdasarkan kepada sejarah tersebut, ianya dapat dilihat bahawa tanpa adanya asimilasi budaya antara kaum, segregasi kaum akan berlaku secara sedar ataupun tidak sedar, lantas meruntuhkan semangat perpaduan antara kaum dan melahirkan sebuah masyarakat yang hidup berpuak, mementingkan diri, malahan bersikap antisosial. Oleh itu, bagi menolak segala tanggapan negatif terhadap asimilasi budaya,
adalah perlu untuk ditekankan bahawa asimilasi di negara ini tidak sama seperti asimilasi yang berlaku di negara-negara luar di mana kaum minoriti dipaksa untuk beradaptasi mengikut budaya kaum majoriti sehingga hilangnya identiti mereka yang tersendiri. Sebaliknya, budaya kaum minoriti dikekalkan dan diamalkan di negara ini, malahan turut diraikan oleh kaum majoriti. Ini misalnya dapat disaksikan apabila setiap perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali diraikan tanpa mengira kaum melalui rumah terbuka, pakaian tradisional dan makanan tempatan. Oleh itu, jelaslah bahawa asimilasi budaya perlu diteruskan agar integrasi antara kaum majoriti dan minoriti dapat dilaksanakan. Sejurus itu, mendorong kepada sebuah masyarakat yang saling bersatu padu dan hidup dengan budaya yang bermacam jenis. Seterusnya, saya akan menerangkan rumusan bagi kajian ini. Melalui kajian tentang asimilasi di Kuala Lumpur ini, dapat dilihat bahawa kesan realiti asimilasi menunjukkan kesan yang positif kepada masyarakat di mana masyarakat di Malaysia terutamanya di Kuala Lumpur dapat menerima perbezaan tersebut. Walaupun terdapat jurang perbezaan, tetapi itu bukanlah suatu perkara yang dapat menghalang mereka menjadi sebuah masyarakat yang harmoni. Dan walau bagaimanapun, masih juga terdapat beberapa konflik yang disebabkan oleh segelintir rakyat yang tidak menerima jurang perbezaan antara mereka dan tidak menghormati perbezaan tersebut seperti kepercayaan, tradisi dan lain-lain lagi. Oleh itu, adalah penting bagi setiap individu untuk mempelajari dan menghormati budaya setiap kaum dan bangsa. Ini bermakna walaupun individu tersebut sebahagian daripada kumpulan majoriti, hendaklah individu tersebut harus sama-sama meraihkan dan menghormati budaya individu yang berada dalam kumpulan minoriti. Hal ini dapat dilihat apabila setiap perayaan yang disambut seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali dapat diraikan tanpa mengira kaum dengan mengadakan rumah terbuka, memakai pakaian tradisional dan makan makanan tradisional setiap kaum. Maka jelaslah bahawa asimilasi budaya perlu diteruskan agar perpaduan antara kaum majoriti dan minoriti dapat diwujudkan. Sejurus mendorong kepada sebuah masyarakat yang saling bersatu padu dan harmoni. Sekian, terima kasih.